Buletin pagi 10 Disember bersama saya Syafiq Anan, tajuk utama pagi ini. 8 rakyat Malaysia ditahan di Australia. PM ingatkan komponen PH amal politik bersih jika mahu menang PRU15. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 8 rakyat Malaysia ditahan di Australia susulan serbuan terhadap 2 lokasi berasingan oleh Pegawai Pasukan Kawalan Sempadan Australia ABF. Sebuah portal berita Australia melaporkan pihak berkuasa menahan 5 rakyat Malaysia yang dikatakan terbabit dalam sektor pertanian ketika serbuan pertama di Torrensville, pinggir bandar Adelaide Selatan, Australia. Semua mereka ditempatkan di depoh tahanan imigresen sementara menunggu dihantar pulang ke Malaysia. Menurut portal itu, 2 daripada 5 individu yang ditahan turut disyaki terbabit dalam pengurusan sebuah sindiket eksploitasi pekerja di negeri New South Wales. Pada hari sama, pegawai ABF turut menyebu sebuah hartanah di Euston, New South Wales di mana 3 lagi rakyat Malaysia turut ditahan. Komandan ABF James Cotman dipetik portal itu sebagai berkata, serbuan itu adalah sebahagian daripada operasi Baton Run yang menyasarkan pekerja asing tanpa izin dan penipuan migrasi terancang. 4 termasuk sepasang suami isteri warga emas serta cucu mereka maut dalam kemalangan berbabitkan 2 buah kereta di Lipis, Pahang. Mangsa yang maut ialah pemandu pelawatan wajah Mukhtar Hassan 62 tahun, isterinya Khatijah Husin 61 tahun dan cucu mereka Ahmad Fakhrul Muslim Ahmad Ridwan 2 tahun. Seorang lagi mangsa yang maut dalam kemalangan terbabit ialah pemandu Produm Myvi, anggota tentera Muhammad Samsul Kamal Mat Arifin 22 tahun. Ketua Polis Daerah Lipis, Superintendent Azri Akbar Ayub berkata, kemalangan berlaku kira-kira jam 4.46 petang semalam di kilometer 16 Jalan Lipis Benta dekat simpang Taman Jelai Lipis. Siasatan awal polis mendapati ketika kejadian Produm Myvi terbabit dalam perjalanan dari arah Kuala Lipis ke Benta, dikatakan cuba memotong sebuah kenderaan di hadapannya tetapi gagal dan bertembung dengan potong wajah dinaiki 8 keluarga yang datang dari arah bertentangan. Akibat kemalangan itu, 2 mangsa meninggal dunia di tempat kejadian dan 2 lagi disahkan meninggal dunia sebaik tiba di Hospital Kuala Lipis. 5 penumpang pelotong wajah dan seorang penumpang Produm Myvi turut cedera. Mangsa yang cedera ialah Zalimawati Mukhtar, 34 tahun, Muhammad Alif Haikal Abdullah, Zulaika Bashirah Ahmad Rizwan, masing-masing berusia 10 tahun, Syekh Ibrahim Syekh Daud dan kembarnya Nur Zurina Syekh Daud, 13 tahun. Seorang lagi mangsa dilaporkan parah ialah isteri pemandu Produm Myvi, Nur Syafiqah Muhammad Yusof, 21 tahun. Semua mangsa yang cedera dirawat di Hospital Kuala Lipis. Manakala mayat mangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Kuala Lipis untuk dibedah siasat. Kemalangan ngeri ini berlaku kira-kira 15 jam selepas 4 termasuk pasangan pengantin baru maut selepas Produm Viva bertembung dengan bas ekspres di Robin Pahang awal pagi semalam. Beberapa isu dijangka menjadi tumpuan di Parlimen hari ini, antaranya pembentangan kertas putih Felda, skandal tabung haji dan pindaan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU. Untuk laporannya, kita bersama terus dengan wartawan Hafizi Rosli di Parlimen. Baiklah, Hafizi, teruskan dengan laporan anda. Ya Syafiq, berbaki 2 hari terakhir sidang Dewan Rakyat tahun ini, antara yang menjadi tumpuan adalah kertas putih Felda yang di mana akan mendedahkan kecurangan ataupun serius membabitkan masalah kewangan agensi berkenaan, dan Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dijangka membentangkan kertas putih berkenaan yang berkemungkinan akan mendedahkan pembabitan individu tertentu bertanggungjawab menghumban Felda ke dalam kemelut kewangan yang serius itu. Yang turut dijangka disebut ialah kegagalan Felda mengurus keuntungan hasil penyenaraian Felda Global Ventures Holding Berhad atau kini dikenali sebagai FGV Holdings Berhad pada 2012 sehingga terpaksa menanggung hutang besar dengan institusi kewangan. Dan isu yang menyelubungi lembaga tabung haji TH10 akan didedahkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof pada hari ini, yang disifatkan sebagai amat menyedihkan
diberikan, dan antara yang akan didedahkan adalah mengenai laporan kewangan 2017 yang didapati bercanggah dan termasuk isu keuntungan agensi berkenaan yang diperkatakan sebelum ini. Dan jika kita lihat semula pada Isnin lalu, iaitu pada minggu lalu, laporan Ketua Audit Negara 2017 siri 2 yang dibentangkan di Parlimen mendedahkan kaedah penetapan dasar susut nilai aset kewangan tabung haji sebagai tidak konsisten dan diubah sebanyak 2 kali. Dan laporan itu juga turut mendapati TH tidak merekodkan susut nilai berjumlah 227.81 juta ringgit terhadap pelaburan dalam 3 anak syarikat dan 3 syarikat bersekutu, khususnya pelaburan dalam TH Heavy Engineering Berhad yang berjumlah 164.58 juta ringgit bagi tahun terakhir 31 Disember 2017. Dan sidang Dewan Rakyat pada hari ini juga dijangka kecoh dan berkemungkinan kecoh apabila Speaker bakal memutuskan status ahli Parlimen Cameron Highlands Datuk C. Sivaraj yang sebelum ini dibatalkan kemenangan bagi kerusi disandangnya oleh Mahkamah Pilihan Raya. Dan saya kira itu sahaja yang dapat saya laporkan. Apapun perkembangan seterusnya kami akan bawakan dari masa ke semasa. Teruskan bersama Syafiq untuk perkembangan berita selanjutnya. Silakan. Baiklah, terima kasih Hafizi langsung dari Parlimen. Kita terus saja ke laporan berikut. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengingatkan keempat-empat komponen Pakatan Harapan dan Parti Warisan Sabah agar terus mengamalkan politik bersih dan tidak terjebak dalam gejala rasuah sekiranya ingin menang dalam pilihan raya umum akan datang. Tegas beliau, pemimpin termasuk ahli-ahli parti terlibat perlu mengelakkan amalan dilarang termasuk mengambil upah atau habuan daripada sesiapa pun. Perdana Menteri malam tadi menghadiri Majlis Makan Malam Amal Pakatan Harapan bertemakan memenuhi harapan mengisi kemenangan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Hadir bersama isteri Perdana Menteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Parti Amanah Negara Muhammad Sabu, Setiausaha Agung DAP Lim Guang Eng dan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tun Dr. Mahathir yang juga pengerusi Pakatan Harapan dalam ucapannya berkata, budaya wang adalah raja atau cash is king tiada dalam amalan parti. Sesiapa yang cuba menghulur untuk mendapat layanan tertentu, ujarnya akan dituduh memberi rasuah serta berhadapan tindakan undang-undang. Kalau kita terus bersih, kalau kita dilihat sebagai sebuah pemerintahan yang tidak kotor, tidak dicemar dengan tamakkan kepada wang, maka kita akan terus berkuasa. InsyaAllah apabila datangnya PRU 15 yang tidak akan dipimpin oleh saya, kita akan menang juga kerana kita bersih. Tetapi kalau kita kotor, kita berasuah, tak pedulilah siapa yang jadi pemimpin, kita akan dikalahkan oleh rakyat. Perdana Menteri turut menyatakan keyakinan rakyat Malaysia akan menikmati kesan pemulihan ekonomi tahun hadapan. Bagaimanapun, beliau meminta Menteri Kewangan Lim Guang Eng agar membantu golongan miskin di negara ini dengan apa sahaja wang yang dimiliki kerajaan ketika ini. Tidak ada peruntukan dalam undang-undang untuk memberi bantuan. Kita tidak punya duit yang banyak kerana kita tak curi duit. Tetapi dengan duit yang ada sedikit kepada kita, kita akan bantu puak yang miskin ini kerana mereka tak dapat tunggu sehingga pemulihan ekonomi negara membuahkan rezeki bagi mereka. Jelasnya, Kerajaan Pakatan Harapan sentiasa mendengar suara rakyat dan jika sesuatu tuntutan dibuat secara aman, kerajaan akan mengambil berat pandangan mereka dan melakukan apa sahaja untuk membantu. Sementara itu, pemimpin komponen Pakatan Harapan senada dalam menangani pelbagai isu yang membabitkan keutamaan negara dan kebajikan rakyat. Kita tidak harus gusar kalau ada rasa gelisah dan sedikit keresahan dan kekecewaan di kalangan rakyat kerana mereka mengharapkan sesuatu yang lebih cepat berlaku dan kita ada keupayaan yang tentunya terbatas kerana tugas utama Tun Mahathir adalah untuk membetulkan institusi yang sudah rusak punah
yang diurus dikemas kini semula. Kalau kita lihat dari segi FDI, pihak tertentu cakap, oh pelaburan tak mau masuk ke Malaysia. Tak benar. Pelaburan luar negeri di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir bertambah sejak bulan Mei hingga bulan 11 berbandingan tahun lepas, bertambah sebanyak 379%, tuan-tuan puan-puan sekalian. Daripada 7.3 bilion naik kepada 35 bilion ringgit. Tentu sekarang tak boleh rasa kerana dia ada time lag. Yang diluluskan dan dilaksanakan ialah tahun depan dan kemudiannya. Saya pergi ke pejabat Tun Dr. Mahathir dulu sebagai Perdana Menteri, tak banyak fail. Hari ini failnya bertimbun-timbun, bermakna desakan dan kehendak rakyat untuk menyempurnakan apa yang mereka mahu itu adalah amat besar sekali. Tapi pastinya inilah suatu ketika yang amat penting dan saya yakin dengan sokongan daripada saudara-saudara sekalian, maka usaha yang kita telah pelupuri untuk membangunkan Malaysia baru di bawah Pakatan Harapan ini akan menjadi suatu kenyataan. Malu kalau kita mengaku letih sebab ketua kami, pemimpin kita berumur lebih 93 tahun. Pemimpin yang paling istimewa dalam dunia sekarang ini. Kita akan bekerja kuat dan akan cuba memenuhi tuntutan-tuntutan rakyat dan juga apa yang kita mampu lakukan sedaya mungkin yang boleh. Dalam pada itu, Majlis Makan Malam Amal Pakatan Harapan berjaya mengumpul dana 1.665 juta ringgit melalui penjualan meja. Presiden Pakatan Harapan Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata 156 buah meja berjaya dijual bagi mengumpul dana secara telus dan berintegriti serta dimasukkan terus ke akaun bank Pakatan Harapan. Mahu mengakhiri cara terutama melibatkan perihal atau praktis pembiayaan politik wang. Jadi itu kita mengadakan makan malam amal secara terbuka kepada awam kerana praktis sebelum ini sudah seperti ibarat duri dalam daging, mana seorang itu akan mengharapkan balasan atau laba apabila melakukan sesuatu pertolongan atau kebaikan. Ujarnya, beliau mahu memastikan iltizam Pakatan Harapan untuk tidak menggunakan dana kerajaan bagi kegiatan politik kepartian dapat dilaksanakan. Datuk Seri Dr. Wan Azizah yang juga pengerusi jawatan kuasa Majlis Makan Malam Amal berkenaan mahu gerak kerja parti komponen Pakatan Harapan dapat terus berjalan dengan lancar demi manfaat rakyat. Dalam majlis sama turut diadakan acara lelongan foto pemimpin tertinggi Pakatan Harapan yang berjaya mengumpul 1.22 juta ringgit. Bidaan tertinggi adalah gambar bersejarah sebelum sidang media pertama pemimpin Pakatan Harapan pada 10 Mei lalu. Foto yang diambil selepas Tun Dr. Mahathir mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-7 itu mencecah RM500,000. Gambar Tun Dr. Mahathir memulakan tugas pada hari pertama sebagai Perdana Menteri ke-7 pada 23 Mei lalu pula dijual dengan harga RM350,000. Gambar Datuk Seri Dr. Wan Azizah pula dibeli pada harga RM150,000. Turut dilelong gambar membabitkan 3 timbalan Presiden Pakatan Harapan iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Lim Guang Eng dan Muhammad Sabu. Keseluruhannya, Majlis Makan Malam Amal itu berjaya mengumpul 2.885 juta ringgit melalui penjualan meja dan lelongan gambar pemimpin Pakatan Harapan. Datuk Seri Najib Razak dijangka menyambung keterangannya berhubung dakwaan pindaan laporan akhir pengauditan One Malaysia Development Berhad (1MDB) di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM Putrajaya pada pagi ini. Untuk perkembangan lanjut, kita terus saja bersama wartawan Nurul Amalina Zainuddin yang sudah pun bersedia di lokasi. Bella Amalina, bagaimana keadaan di sana? Silakan. Ya, benar Syafiq, seperti yang anda kongsikan bersama penonton sebentar tadi, mengikut maklumat yang kami terima daripada sumber SPRM, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dijangka akan menyambung keterangannya pada hari ini dan difahamkan ini merupakan kali kedua beliau memberi keterangan kepada SPRM berhubung dengan siasatan pindaan laporan akhir pengauditan One Malaysia Development Berhad ataupun 1MDB.
Dan bagaimanapun kami setakat ini pihak media masih lagi belum mengesan sebarang pergerakan daripada kenderaan yang dinaiki oleh beliau, dan kami jangkakan beliau mungkin akan tiba pada bila-bila masa dari sekarang, kerana difahamkan oleh sumber SPRM juga beliau akan memberi keterangan sekitar jam 10 pagi nanti. Dan setakat ini kami juga turut difahamkan Datuk Seri Najib Razak adalah mungkin menjadi individu terakhir yang akan dipanggil bagi membantu siasatan kes ini. Dan untuk makluman penonton, pada 25 November lalu, Ketua Audit Negara Tan Sri Dr. Madina Mohamad telah pun mendedahkan bahawa Datuk Seri Najib telah pun mengarahkan pindaan ke atas laporan akhir pengauditan 1MDB menerusi pengguguran beberapa maklumat, dan maklumat itu merangkumi kehadiran ahli perniagaan yang kini masih lagi dalam buruan, iaitu Lau Tek Jo ataupun Jolo dalam mesyuarat Lembaga Pengarah 1MDB. Dan setakat ini berhubung dengan siasatan kes, kira-kira 15 orang individu telah pun dipanggil bagi membantu siasatan sejak 2 minggu lalu. Dan antara individu yang sudah pun dirakam keterangannya termasuklah bekas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan 1MDB Arul Kanda, dan juga bekas Ketua Pengarah SPRM Tan Sri Zulkifli Ahmad. Dan Syafiq, saya kira setakat itu yang dapat saya laporkan, kerana kami masih lagi menunggu ketibaan Datuk Seri Najib di perkarangan SPRM ini, dan untuk itu kembali bergabung bersama Syafiq di Sri Pentas. Bella, terima kasih Amalina langsung dari SPRM Putrajaya. Platform yang menghimpunkan pelbagai jenama popular serta menawarkan barangan, fashion, kecantikan, gaya hidup dan kesihatan di bawah satu bumbung. Festival Anggun Live Anjuran Media Prima Berhad MPB yang berakhir semalam membuka peluang kepada selebriti dan kaum hawa mencuri perniagaan sekaligus mempromosikannya. Wartawan Fatih Nasruddin ada laporannya. Selain bertujuan menggalakkan, menjual atau mempromosi produk dan barangan tempatan, festival selama 2 hari di Pusat Konvensyen Setia City Setia Alam turut menyaksikan selebriti yang menjadi vendor menjual produk keluaran mereka sendiri. Memang sangat bagus. Sebab apa? Dia bagi peluang untuk especially orang macam saya yang kita masih orang kata cuba cari tapak kan, untuk orang kenal produk kita. So bila dengan Anggun Live ni, dia bagi kita peluang untuk dia tolong lagi untuk promosikan. Kami rasa festival ni sangat-sangat memberangsangkan dengan hadirnya ramai artis dan ramai influencer. Jadi ramai crowd yang datang dan memeriahkan festival ni. So saya sangat berpuas hati. Bagi memupuk amalan berbelanja secara berhemah, pengunjung dapat memiliki barangan kesukaan mereka dengan potongan harga hebat. Ada yang murah-murah juga, ada yang banyak. Kira harga kasih sayang semua, ada bagi harga kasih sayang. Batu kira satu tempat ni macam-macam ada kan, produk pakai produk kan. Different kind of industry that they participate here. How about the price? Well, the price in general I would say it is reasonable. Anggun Live 2018 memberi keterujaan kepada pengunjung apabila mereka turut mendapat pelbagai manfaat seperti tips penjagaan kulit dan tutorial tudung oleh selebriti terkemuka. Festival Anggun Live turut disertai lebih 100 vendor dari jenama dan selebriti popular, antaranya Izu Islam, Amy Sage dan Wan Sharmila. Fatih Nasruddin untuk rangkaian berita Media Prima.